Semalam, dalam sesi yang pertama semalam, kita dah membincangkan satu perkara yang penting berdasarkan ayat Quran sendiri, yang bila mana Allah bertanya dalam nada yang marah bagi orang yang tak tadabbur Quran, dan kita dah bincanglah tadabbur ni apa kan, dan secara ringkas, secara yang mudah pada pandangan saya untuk kita appreciate apa kata, mengoperasikan tadabbur Al-Quran ini. Satu, kita bertanya apa maksud ayat tu kan. Bila kita baca satu-satu ayat, so ayat ni cakap apa kan, apa maksud dia kan? So biasanya untuk level itu, bila kita tengok terjemahan Al-Quran tu, kita akan dapat insya-Allah. Dan kalau kita tengok mana-mana terjemahan Al-Quran yang kita ada di Malaysia hari ini, biasanya dia bukan terjemahan literal, tetapi dia terjemahan kontekstual ataupun terjemahan dengan penafsiran lah sebenarnya kan. Sebab tu akan ada yang dalam kurungan dan sebagainya untuk kita bagi faham. So itu kita tanya apa maksud ayat itu Dan kemudiannya pula soalan yang kedua yang saya rasa amat penting untuk kita tanya, dan saya rasa berdasarkan pengalaman sebelum ni, bersembang, buat sesi-sesi yang berbagai dengan orang Islam di Malaysia, terutamanya para pelajar lah. Soalan ni jarang dia tanya kan? So what kan? Okay, ayat tu cakap macam tu, so apa kaitan dengan aku? Especially bagi ayat-ayat yang macam kita tak nampak direct perkaitannya, dan itu yang kita memerlukan serta pelatihan lah sebenarnya, saya rasa, untuk membiasakan diri kita supaya soalan ni jadi soalan yang lazim. Setiap ayat ni apa kaitan dengan diri aku? Dan soalan yang penting untuk ditanya lepas tu ialah, so bila kita dah faham kaitan dengan diri kita, so apa yang kita patut buat insya-Allah, dan ataupun apa yang kita patut rasa. So maknanya dia ada implikasi perasaan dan juga implikasi perbuatan dan amalan. Now, semalam siapa yang ikut join sesi semalam, ada satu persoalan yang belum terjawab, yang hopefully kita akan jawab dalam sesi-sesi yang akan datang. Bila dibawa ayat yang kita familiar dikaitkan dengan bulan Ramadan ataupun kewajipan berpuasa, so kutiba alaikumusiyam, kemudian Allah menggunakan perkataan kutiba alaikum yang sama. Di muka surat sebelumnya ada 2 kali, muka surat lepas tu ada sekali lagi kan. So mengapa kita bila dia tanya semalam tu, perasan tak benda tu kan? Selama ni kita khatam Quran berkali-kali, perasan tak benda tu? Dan kenapa jadi gitu? So itu satu persoalan yang kita simpan, dan insya-Allah bila sampai masanya kita akan jawab balik insya-Allah. Tapi sebelum kita pergi pada ayat-ayat ini, sebab ayat-ayat ini adalah ayat yang turun di Madinah, kita ke mana syariat tu sudah makin lengkap dan sebagainya. So sebelum pergi kepada situ, saya prefer untuk membawa kepada we start at the very beginning, supaya konteksnya, kita akan build up konteksnya, supaya bila kita membincangkan tuntutan Allah kepada kita ketika syariah tu telah lengkap, kita ada konteks ataupun asas yang kukuh lah untuk kita meletakkan meletakkan sesuatu di tempatnya insya-Allah. Okey, so ini gambar, kalau kita tengok kat situ Ghar Hira, Gua Hira. So inilah gambar yang boleh jumpa di internet. Saya pun tak kesempatan untuk pergi sendiri lagi. Bila dia cari gambar Gua Hira, so inilah rupanya. Dan kita pun sedia maklum peristiwa yang berlaku di Gua Hira, yang mana ketika Nabi SAW bersendirian di situ, datangnya Jibril dan turunlah wahyu yang pertama. Apakah wahyu yang pertama? Biasanya orang akan sebut tanpa orang kata apa, tanpa fail, tanpa gagal, tanpa apa kata, jawapan yang paling standard orang akan cakap Iqra' lah. Iqra' lah wahyu pertama. Tetapi kalau kita tanya wahyu yang lengkapnya apa? Wahyu yang pertama yang lengkap, dia adalah 5 ayat daripada surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah package 5 ayat yang turun dalam episod wahyu yang pertama. So kita akan bermula di sini sebelum kita bincang balik wahyu-wahyu yang lain yang datang kemudian. Kita akan bincangkan tentang wahyu yang pertama. Dan hakikatnya bila Allah memilih
ayat-ayat ini sebagai wahyu yang pertama, satu logical question, satu soalan logik yang boleh ditanya adalah, penting ke ayat ini? Dan of course tidak ada ayat dalam Quran yang tidak penting kan? Tidak ada ayat dalam Quran yang tidak penting. Cumanya pemilihan ayat yang diturunkan sebagai permulaan nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, for sure ada kepentingannya yang tersendiri kerana Allah specifically memilih ayat ini sebagai pembuka kisah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pertama, penting ke tak penting, mustahil lah ada yang nak jawab tak penting. So kalau penting, kita dah faham ke dan dah amal ke? So itu soalan lanjutannya lah, yang biasa kalau kita kata, kalau penting sangat, kita dah amal ke, dan kita dah faham ke, dan kita dah amal ke So bila kita cakap Quran itu, dan dalam sesi yang lepas malam kita dah bincang, sekiranya benar Quran itu menjadi panduan kepada hidup kita, kalau betul Quran itu menjadi panduan, kita bincang semalam, dia akan memandu kita kan, seperti mana GPS tu lah kan. So maksudnya kalau Quran akan beritahu kita masih di sini, kita perlu ke sana, inilah jalannya. Now, wahyu yang pertama pula for sure ada maksudnya signifikannya tersendiri. So kita ada ke mindset itu, gambaran itu, oh dalam konteks wahyu pertamanya, kita di sini, kita patut pergi ke sana, dan apa yang kita patut buat. Itu persoalan yang saya nak mulakan pada malam ni insyaAllah. Dan soalannya adalah, apa mesej utama wahyu pertama ni kan? Sebelum kita tanya dah faham ke, dah amal ke ataupun dah amal ke, maknanya sejauh mana kita faham dan apa mesej utama dia kan? Dan saya selama, kalau di UIA, selama mengajar di UIA lah kan, kadang-kadang dalam subjek yang saya ajar, saya selit soalan ni. Dulu saya suka selit di dalam kelas Sekarang ni agak kurang sebab tak semua student suka masukkan mesej agama dalam kelas. So biasanya saya tanya keluar sedikit apa mesej dia kan? Kita tahu tak mesejnya? Dan very common, sebab ayat ni common Iqra ni bukan kita tak pernah dengar, apatah lagi kalau yang join ni student UIA. Dalam lagu kita pun ada kan, maknanya kita ada tema-tema yang berkaitan dengan beberapa ayat yang penting dalam Quran rahmatan lil alamin, ada Iqra ada. So dia jadi macam, kalau ada student UIA yang macam apa Iqra ni, so mungkin kecewalah pihak pentadbiran atasan okey. So jawapan yang paling common yang saya dapat tak kisahlah masa satu yang mesti sebut dari UIA, sebab sekarang ni audience yang join ni kebanyakan ni, ataupun sekarang ni semua UIA. Masa saya di overseas pun saya tanya soalan yang sama, ketika di Perancis, kita ke visit student di Rusia, di Poland, di Czech, di Jerman. Soalan ni saya jumpa siapa-siapa pun saya akan tanya apa message wahyu pertama ni, dan most common answer ataupun almost jawapan yang sama lah kan, pentingnya membaca, hence dikaitkan dengan penting mencari ilmu. Kalau ada yang pandai lagi tu, dia kata sebab itulah kita orang masuk universiti. So dia mendalilkan, menjustify kenapa dia masuk universiti Now, rasanya tak ada yang tak pernah dengar lah jawapan ini. Dan kalau saya tanya, ada message lain tak? Ada message lain tak selain ni? Dan rata-rata macam tak terfikir benda lain lah. Sebab itu je yang biasa dia dengar kan, bila kita cakap Iqra, memang cakap pasal membaca lah, cakap pasal kepentingan ilmu tak tahu kalau ada audience hari ni sampai saya memori dan sebagainya tu, kalau pernah dengar benda lain, nak tambah boleh tambah. Sebab saya interested juga untuk tahu ada yang pernah dengar message lain tak untuk wahyu pertama selain daripada yang paling common, jawapan skema yang paling skema sekali lah. Now, having said that, dan saya pernah buat benda ni beberapa kali lah kan, saya tanya, kalaulah saya challenge the narrative kan, kalau saya challenge, saya cabar naratif tu. Kita dengar kat mana-mana orang kata Iqra baca ilmu, Iqra baca ilmu. Kalau saya cuba sanggah benda tu, apa respon korang kan? Saya kadang-kadang cuba, dan sebab saya ni suka membawa kepada berfikir kan, kalau saya cuba sanggah naratif itu korang respon apa? Korang akan respon ni apa pula ni kan, dan sebagainya kan, ataupun bagaimana? Ataupun pernah tak dengar orang menyanggah
naratif itu. Kan maknanya sebab itu naratif yang paling common bila kita cakap Iqra tu membaca ilmu. Iqra membaca ilmu. Kalau saya cuba cabar benda tu, pernah tak dengar siapa-siapa mencabar benda tu? Dan kalau dengar, apakah respon spontan korang? Now, ada beberapa angle yang saya boleh cabar benda ni. Ni nak mengajak berfikir. Pertama, bila kita cakap pasal, kita tak cakap pasal ayat tu lagi, tapi kita just cakap sebab ayat tu ada sebut Iqra, membaca. Baca means ilmu. Okay, kita just fokus dekat situ. Baca means ilmu. Baca tu, kalau kita baca tu imply kepentingan ilmu. Soalan saya, is this valid? Is this a valid relationship? Adakah semestinya kalau orang kata baca, maksudnya penting ilmu? Adakah semestinya? Betul ke? Siapa pernah fikir soalan ni? Dan saya nak memaksa berfikirlah ni kan. Sebab saya rasa sebagai seorang Muslim, dan ini terbukti daripada awal lagi sampailah zaman kegemilangan Islam, critical thinking tu adalah satu benda yang perlu. Kita bukanlah, sebab kadang-kadang saya tanya kenapa kita fikir macam tu, kebanyakannya ialah sebab dia dengar macam tu, dia just parrot balik je, dia tak pernah proses. Dia tak macam critically challenge idea ni. Betul ke? Valid ke? Ke macam mana kan? So biasanya kita just macam orang cakap, kita terima, orang tanya balik, kita keluarkan balik sahaja. Now, kalau saya bagi contoh ni just kita membincangkan, kita belum masuk lagi Iqra tu lagi, kita just keluar sikit sebab Iqra tu baca, dan sebab orang relate kan baca tu dengan ilmu. Kalau saya bagi contoh kalau student dia pernah mengalami pengalaman ni lah. Contohnya kita di Dewan Periksa contohnya kan, kita di Dewan Peperiksaan, selalu cikgu ke lecturer ke, tengoklah level student mana, pesan either read the question carefully kan, baca soalan betul-betul murid-murid, ataupun kalau kat universiti kadang-kadang make sure you read the cover page carefully, baca muka surat depan tu betul-betul. Dia suruh baca kan, adakah kerana dia nak kita cari ilmu? Itu satu soalan sebab arahannya membaca kan. Make sure baca soalan betul-betul, make sure baca cover page, muka depan kertas soalan tu betul-betul. Adakah suruhan membaca itu untuk men-trigger kita untuk mencari ilmu kan? Kita sendiri boleh jawab dalam konteks tu, not really. Walaupun saya tanya soalan ni, ada juga yang cuba justify, yelah cikgu tu nak suruh ilmu apa? Ilmu tapi normally apa yang kita kena realise dalam keadaan tu bukan ilmu kan. Kita tak kategorikan benda tu ilmu. Kita kena tahu exam ni 3 jam, ada berapa soalan, jawab semua soalan ke, jawab 2 daripada 3 soalan ke. Maknanya kita tahu instruction basically untuk kita realise dan kita understand apa instructionnya supaya kita comply. So generally itu purpose dia. Ataupun similarly, katalah ayah kita ke hadiahkan kita kan, sebab puasa penuh zaman kecil-kecil lah kan. Sekarang sepatutnya puasa penuh tak dapat hadiah lah kan, tapi apalah kan, kita score ke, dia bagi satu gadget yang canggih lah kata kan, dan dia pesan make sure apa-apa pun baca manual dia dulu kan. Adakah purpose dia untuk kita cari ilmu kat situ ataupun apa Now ini contoh-contoh nak orang kata apa re-evaluate adakah semestinya, walaupun ada macam bacalah buku ni ke apa, memang baca itu untuk ilmu, tetapi point dia ialah adakah membaca semestinya bermaksud ilmu kan. Dan contoh-contoh tadi tidak semestinya. So bila kita nak kata baca tu lead kepada kepentingan ilmu, kita kena justify, is it really, dan macam mana kita conclude benda tu. Sebab mungkin purpose dia lain, dia tak semestinya setiap kali kita disuruh membaca untuk purpose mencari ilmu. Itu satu. Kedua, ni masih mencabar naratif biasa Kedua, bila dia cakap point besar daripada wahyu pertama adalah membaca, itu pun common orang cakap point besar dia membaca. Saya akan tanya, is that all? Itu je ke? Kenapa saya tanya gitu? Sebab bila kita tengok wahyu pertama, ini wahyu pertama daripada ayat pertama sampai ayat ke 5
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. So kalau kita kata dia pun, saya kata contohnya, saya kata okey, ini satu perenggan, katalah kita exercise bahasa apa kan, ni kalau ni jadi bahasa Arab lah kan, tapi kalau macam kita dalam exam, okey, simpulkan apakah mesej utama perenggan ni. So dia pun katalah membaca ilmu contohnya. Now, dari mana datangnya benda ni kan, kita akan realise dia datang dari situ dia daripada Iqra tu. So kalaulah itu kalau saya bagi satu perenggan untuk you keluarkan main point, you ambil dua perkataan dan itulah the whole main point yang you kata, you agak-agak pass ke fail? Adakah yang lain tu ayat-ayat sampingan ke, ayat bunga ke, ayat tak penting ke, tak ada makna ke, atau bagaimana? So that's another thing lah. Maksudnya, so yang lain tu apa apa cerita tu? Sebab the only conclusion yang kita keluarkan hanya ada dua perkataan. Setengah orang dia kata tak, ada lagi dua, satu sini allama ni. Tetapi allama ni kalau you kata nak ke situ, lagilah saya tertarik macam mana you kaitkan benda tu. Sebab dalam ayat itu Allah cakap Allah yang mengajar kan, allama, allazi allama, allazi tu balik kepada Allah tu yang mengajar kan. Lepas tu allaman insan malam, yang mengajar manusia yang dia tak tahu. So kalau you nak kata begitu, dan conclusion dia susah you nak terus jadi ilmu secara umum dia akan jadi menjurus ke certain direction. Kalau kita nak kata from there conclusion dia kena baca Quran ke apa, fine, itu valid. Tapi jarang orang relate ke situ bila orang cakap baca ilmu ni biasanya cakap secara umum. So bagaimana? So ni dah dua benda dua point yang saya bawa untuk kita cuba fikir balik. So are we missing something? Ni cerita apa ni? Ni semua ni kan. Bukan nak kata langsung tak ada valid baca tu sebab word baca tu ada, tapi nak kata is that the main point, dan itu saja ke point yang boleh dijumpai dalam situ Itu dua kita dah cakap pasal adakah baca tu lead kepada ilmu, tu satu. Kedua, adakah baca tu in the first place main point of message terpenting dalam wahyu yang pertama ni. Ketiga, kalau kita ambil perspektif sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan kita tahu dalam umur 40 tahun itulah Nabi dilantik menjadi Rasul dengan turun wahyu pertama tadi, dan berdakwah selama 13 tahun di Mekah, berhijrah, dan kemudian 10 tahun remaining di Madinah until wafat. So 23 tahun period kerasulan itu Now, kalau kita fikirkan ayat tu turun di sini right, ayat pertama, wahyu pertama tu turun di situ. Soalan dia, bila berlaku kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar membaca. Now, kenapa tak soalan dia datang? Sebab kita tahu masa wahyu tu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak tahu membaca kan? Tak tahu membaca dan menulis. Of course, a disclaimer dekat sini, especially kalau orang yang tak biasa dengar benda ni. Dan juga mendengar ayat tu dalam lensa hari ini Sebab kalau lensa sekarang, kalau kita kata orang yang tak tahu membaca menulis, butuh huruf dan sebagainya, dia akan ada terbayang sama ada low intellectual level ataupun tidak terpelajar dan sebagainya. Sebab dalam dunia sekarang orang kata apa, buta huruf tu itulah maksud dia. Tetapi it doesn't necessarily means as such sebab kenapa kita punya lensa buta huruf tu ataupun tak tahu membaca dan menulis tu dikaitkan dengan begitu? Kerana sistem asas kita begitu sistem sekolah kita dan sebagainya. So at the fundamental level, semua orang melalui proses itu sehingga berarti membaca dan menulis itu adalah asas dan seterusnya. So bila kita jumpa orang yang tak tahu membaca dan menulis, kita akan ada persepsi itu Tetapi bila kita pergi kepada contohnya di luar tamadun ini, of course dalam dunia sekarang mungkin susah sikit nak ni, tapi kalau kita bayangkan 1000 tahun dulu dan sebagainya, dia tak necessarily means tu maknanya apa orang kata keilmuan, kebijaksanaan apa semua tu, sekiranya sistem ketika itu bukan mainly berdasarkan tulisan, so orang boleh jadi cendekiawan apa semua tu mungkin bukan berdasarkan tulisan lah, dia berdasarkan memori dan sebagainya kan. Dan kalau kita tengok tradisi hadis dan semua pun, sebelum dia dibukukan, dia pun tradisi memori dan sebagainya, oral tradition dan sebagainya. So maksudnya orang boleh mencapai level intellectual yang tinggi, scholarship apa semua tu,
ke apa kata, ke apa word dia, tak apalah, maknanya level of intellectual yang tinggi tu tanpa perlu membaca dan menulis. So bila kita cakap tak reti membaca dan menulis ni, bukan dalam konteks tak reti tu sebab dah usaha pun tak mampu, tapi memang dia tidak dilatih begitu. So kita tahu Nabi Muhammad SAW ketika dapat wahyu, dia tak tahu, dia tak membaca menulis. So kenapa soalan ni datang? Sebab kalau kita kata okey, poin besar wahyu pertama tu adalah kepentingan membaca. So Nabi SAW dapat wahyu tu, kalau ni kita guna naratif tu, kepentingan membaca, for sure dia akan belajar membaca, betul tak? So bila? Siapa pernah dengar bila Nabi belajar membaca sepanjang ini? Ataupun kita dapat indikasi bahawa lepas-lepas ni pun Nabi SAW masih begitu, masih tidak membaca dan menulis. Kalau kita tengok sirah macam bila mana pula kita tak pernah dengar kisah ataupun tak pernah baca sirah dan boleh cari Nabi lepas tu belajar membaca dan sebagainya. So if that is the case, kalaulah membaca tu adalah mesej penting dalam wahyu pertama, takkanlah Rasulullah SAW, contoh yang teladan yang paling hebat, yang paling mengamalkan apa yang Allah nak diamalkan, takkan dia tak buat? Betul tak? Maksudnya kalau kita kata kan membaca tu mesej penting dia, kalau betul mestilah Nabi buat. Tapi kalau Nabi tak buat ni macam mana pula kan? So sebab hakikatnya kita amat yakin Rasulullah SAW lah yang paling mengamalkan segala tuntutan wahyu. So dekat sini saya datang dengan hakikat ini untuk challenge lah that narrative. Maknanya kalau betul membaca tu yang paling penting, for sure Nabi dah buat. For sure Nabi SAW orang pertama yang balik-balik tu, lepas tu dia belajar baca. But we do not see that to be the case. So either sebab kalau macam ayat provokatifnya macam, so siapa yang tak faham ni? Kita yang tak faham ke Nabi yang tak faham kan? So macam takkanlah kita faham ayat ni Nabi pun tak faham. Kalau itu ayat provokatif. Tapi kita yakin Nabi SAW amat memahami setiap wahyu tu, dan Nabi Muhammad SAW amat mengamalkan setiapnya. Hence soalan tu balik kepada kita, so betul ke kefahaman kita selama ni? Right. So itu 3 naratif yang saya bawa untuk difikirkan. How do you fit this into that narrative? Dan tak tahulah selama ni siapa yang pernah berfikir benda-benda begini. Sebab saya rasa sebagai seorang Muslim, kita memang patut dilatih untuk berfikir. Okey, balik kepada tu. So balik kepada soalan. So wahyu pertama ni apa message dia, dan macam mana nak faham, dan macam nak amal. So sebelum boleh nak amal, nak kena faham dulu lah. Dan sekarang macam okey, so apa yang nak faham ni kan? Sebab kalau from bukti-bukti tadi tu, tak semestinya itu dia. Dan even from hakikat yang ditunjukkan oleh Rasul SAW pun tak menunjukkan itu sebagai mesej yang paling utama. Otherwise dia akan buat, dan kita akan nampak secara jelasnya itu yang dia buat. Dan sirah tu macam, kalau itulah mesej dia, kita akan nampak Nabi terus berguru untuk belajar baca dan berusaha membaca. Tapi macam tak ada pun, tak pernah dengar pun benda tu. Now, sebelum kita nak jawab apa mesej dia, saya zoom out sedikit dari segi konteks. Biasa kita akan dengar benda yang penting dalam Islam, benda yang paling penting adalah akidah kan. Maknanya kalau kita cakap akidah, ibadah, akhlak, apa semua tu, yang paling core ialah akidah. Ke ada yang tak setuju? So boleh ni. Tapi rasanya tak ada orang yang macam yalah, logik kita belajar pun, maknanya kita kata akidah tu paling asas, kemudian baru ibadah, akhlak, apa semua tu kan. Dari segi macam kata building block of Islam ini. Dan kita biasa pun orang sebut 13 tahun di Mekah fokusnya akidah kan, betul tak? Rasanya dalam subjek agama sekolah menengah pun kita belajar macam tu. Gambarannya ialah 13 tahun di Mekah fokusnya mainly akidah. Sebelum 10 tahun di Madinah banyak syariat yang turun. Puasa yang kita kata puasa diwajibkan ni pun Madinah, kita sebut semalam pada 2 hijrah kan, dan ibadah-ibadah lain. So most ibadah ni Madinah, syariat Madinah. So bila kita cakap main focus on Mekah tu akidah, lagi fitting lah bila kita cakap wahyu yang pertama ni pun main focus dia akidah. Okay, itu statement saya. Main focus dia adalah akidah. So balik kepada wahyu yang pertama, soalan saya lah untuk kita cuba rungkai, akidah apa yang ditekankan dalam wahyu pertama ni? So akidah apa? Now
Bila saya tanya soalan macam ni, saya perasan ramai orang yang pun confuse soalan ni. Ni apa maksud soalan ni? Akidah apa? Akidah Islam lah, akidah apa lagi? Dan saya perasan rupanya okey, cara kita menggunakan word tu pun mungkin nak kena didefinisi dulu. Bila saya sebut akidah apa tu, apa maksud dia kan? Akidah ni in the first place apa pula? Apa akidah tu apa? So datanglah pula soalan ni. Akidah ni apa? Dalam bahasa Arabnya yang tulisan kat bawah tu lah, akidah. Akidah. Dan biasa kadang-kadang bahasa Melayu saya tulis macam ni lah, akidah, sebab dia qaf tapi rasanya bahasa Melayu tulis je AKI, akidah. Tak apalah, as long as kita tahu actually akidah. Of course setengah orang yang nak lagi accurate, dia akan ada apa yang kat sini untuk tanda ain sebab dia bukan alif kan, bukan akidah tapi akidah. Anyway, so apa benda ni siapa yang pernah tunggu? Okey, ni saya tunjuk satu contoh kulit buku lah kenapa ada gambar ni? Sebab kat sini dia kata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau ada gambar benda ni. Ni apa benda ni? Apa kaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa boleh agak? So sebab ni salah satu contoh cover buku Arab ni yang cerita memang tu lah, dia cerita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu dia nampak ada tali tersimpul ni. Kenapa gambar ini yang dipilih? Sebab word itu Now, kalau kita familiar dengan bahasa Arab, dia ada root word dia. Setiap word tu ada root word dia. So akidah ni root word dia aqadah. Dan kalau kita baca, kalau kita pergi surah yang kita hafal, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Situ. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Kalau kita tengok dia ain qaf dal 'uqad. So kalau kita tengok situ apa terjemahan dia? Simpulan. So akidah ni, tak tahu siapa yang pernah belajar agama macam ni dulu. Akidah dari segi bahasa adalah ikatan, simpulan. Dari segi istilah ialah kepercayaan, bla 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 kan. Tak tahulah korang belajar. Saya dulu belajar di sekolah macam tu, dia ada maksud dari segi bahasa, dari segi istilah. Islam dari segi bahasa ialah selamat, sejahtera, bla bla bla. Islam dari segi istilah ialah bla bla kan. So dari segi bahasa, aqadah, uqad dan terjemahan terbitan dia akidah, dia daripada perkataan ikatan dan simpulan. Of course kita tahu dari segi istilahnya dia berkaitan dengan the state of heart, keyakinan dalam hati. Cumanya saya nak bawa benda ni supaya saya suka guna word inilah untuk kita mudah faham bila kita cakap akidah ataupun akidah apa dan sebagainya tu maksudnya apa. Okey. Soalan cupu bahasa ni siapa yang ada akidah hantu? Siapa nak mengaku? Bismillah, menajak. Ataupun siapa faham soalan ni? Ni soalan saya punya soalan favourite lah kalau nak bincang maksud akidah. Ada tak yang kat sini akidah hantu? Dan biasanya soalan respon setiap kali saya tanya, kalau saya sesi berdepan macam semua macam apa akidah hantu Now, sebab ni kenapa saya tanya soalan ni, nak supaya kita mudah faham perkataan akidah ni sebenarnya. Dalam konteks yang mudah kita operasikan dan mudah kita relate dengan diri kita. Sebab kebanyakan cara kita faham word-word Arab ni sebelum ni biasanya dia memudahkan kita untuk jawab exam, tapi kita susah nak relate. So macam ni so dalam reality. So sebab tu saya nak bawa perkataan-perkataan ni dalam konteks yang kita mudah nak relate dengan diri kita dan kita evaluate, oh aku dah ada ke belum Now, sebelum pergi hantu, kalau saya cakap ni, ini api api itu panas. Itu fakta kan, itu hakikat dunia api itu panas. Now, siapa yang rasa benda ni terikat dalam hati dia? Terikat, tersimpul. Maknanya bila kita cakap tersimpul tersimpul dalam hati, maksudnya dia bukan agak-agak panas kot. Ya kot, rasa panas. Ke memang tersimpul Tersimpul tu maksudnya confirm. Dan natijah kalau kita yakin benda tu, maknanya kalau benda tu terikat dalam hati, dia macam cuba pegang. Tak payah cuba, aku memang tahu confirm panas Itu maksudnya tersimpul Itu tersimpul. Adik kita yang belum tersimpul dalam hati dia rasa nak pegang tak? Dia rasa nak pegang api tak? Of course kalau apinya macam terbakar macam ni, mungkin dia takut lah kan. Tapi kalau katalah api yang comel-comel macam ni api yang comel tersusun kat dapur tu kan, dia rasa nak pegang tak? Ada kemungkinan dia nak try pegang Kita kata, panas lah. So dia dengar, ilmu dia sampai, oh api panas, kakak kata macam tu, abang kata macam tu. However, tersimpul tak dalam hati dia?
Kadang-kadang sampai dia rasa sendiri dan dia terasa panasnya baru tersimpul, oh panas, dia takkan cuba lagi. So itu beza teori yang masuk otak dengan something yang terikat dalam hati. Saya buat contoh lain. Rasanya semua tahu benda ni kan. Ni KLCC, ni ada jambatan kat tengah. Katalah kita jalan atas jambatan ni. Atas, bukan dalam kaca ni. Tak atas, open air. Bagaimana cara kita jalan kat sini? Kan? Adakah relax je ataupun maknanya takkan jalan kat sipi-sipi, ke tepi dan sebagainya kan? Dan kenapa? Biasa tanya kenapa? Biasa orang cakap sebab takut jatuh. Apa masalah kalau jatuh? Ada masalah ke kalau jatuh? Dan setiap kali saya tanya, biasanya jawapan spontan yang kata mati je. Okey. Terikat tak dalam hati? Oh, jatuh ni mati. Ataupun rasa macam mati. Tengok kat bawah tu kan. Now, terikatnya benda tu dalam hati menyebabkan dia ada reaksi spontan bahawa kita takkan ambil risiko yang boleh menyebabkan terjatuh dan sebagainya. Kalau kita nak tengok ke bawah pun mungkin kita mata je keluar kat tepi tu kan. Faham contohnya? Maknanya ini contoh-contoh kalau satu benda tu terikat betul dalam hati, dia akan trigger action secara spontan. Dia tak perlu fikir macam nak jatuh tak jatuh, tapi dia memang takkan nak jatuh. So balik kepada ni soalan ni, kalau macam mana kita nak check macam mana kita nak check? So saya bawa satu analogi lah. Bayangkan kita balik, contohnya kita kat kampung lah. Kita kat kampung lepas tarawih habis, tengah-tengah malam kita naik motor lalu tiba-tiba lampu depan tu malap dan motor tu mati. Kita cuba start tak boleh, lampu tu malap. Lepas tu tiba-tiba kita dengar bunyi burung. Kita pandang kanan, ada pokok besar tengah malam tengah pokok besar. Lepas tu ada burung hantu atas tu berbunyi. Bawah tu ada batu nisan banyak. Dalam keadaan itu, apakah reaksi spontan anda? Apakah reaksi spontan anda dalam keadaan tu tengah malam, motor mati, tengok dengar bunyi burung, tengok oh pokok besar, batu nisan bawah, ada burung berbunyi. Now, siapa yang kadang-kadang setengah kita bila kita bayangkan benda tu pun dah terus meremang. Kalau kita dalam tu kita akan cabut. Kalau kita sayang motor tu, kita angkut, kita pikul, kita lari kan. Kenapa gitu? Siapa pernah fikir kenapa gitu? Dan adakah semua manusia akan respon begitu? Sebab kalau kita bayangkan orang putih dia tak respon begitu tau. Betul tak? Maknanya dia dalam situasi yang sama, dia mungkin tengok wah cantik pokok ni, Instagram sikit kan. Kita lari, kita cuak. So that imply ada something yang terikat dalam hati, yang sebab kita dah define tadi benda tu kalau something terikat dalam hati, reaksi dia spontan. Macam kalau harimau tiba-tiba nampak harimau. Macam dia terikat. Kita rasa macam kalau kena dengan harimau ni sakit kot ke macam confirm lah apa kan. Dan kita akan reaksi spontan sebab dia terikat Kalau kita tak terikat ni apa ni? So macam mungkin tak tahu, tak pernah tengok binatang tu kapan. So itulah akidah Bila kita cakap akidah, ada dua benda yang penting yang saya nak highlight kat sini. Dia benda yang tersimpul dalam hati dia bukan benda yang belum tersimpul, agak-agak lah kan. Rasanya. Dia macam tu. Dan dia bukan pengetahuan otak So, dan satunya ialah confirm dia akan melahirkan refleksi Kalau kita ambil contoh syurga neraka, itu hakikat syurga neraka kita belajar hakikat. Soalan saya, dia masih teori di otak ataupun dah jadi akidah? Kita tahu dia sepatutnya jadi akidah, tapi persoalan saya, maksud bila saya cakap dah jadi akidah ke tak tu, mafhum dia ialah dah tersimpul belum? Kalau dah tersimpul, kita cuak dengan dosa, betul tak? Uish, dosa kot, masuk neraka ni. Kalau siapa dah rasa cuak tu, adalah akidah tu. Kalau belum, macam aku tahu ni ke neraka ni, tapi macam best lah aku. So kalau macam tu, maksudnya otak kita dah ada ilmu tu, tapi dia belum jadi akidah. Tu nak cerita kepentingan akidah tu. So bila kita cakap akidah, itu mafhum dia. Kita dah belajar ilmu akidah banyak. Persoalan besar ialah macam mana ilmu tu nak jadi actual akidah dalam hati. Selagi benda-benda tu tak tersimpul, kita tahu. Kalau contoh orang lelaki apa, solat berjemaah, berapa ganjaran dia, semua tahu. Terikat dalam hati macam, wah rugi tak pergi, ke macam tak apa biarlah. So itu beza akidah dengan ilmu. So
Bila kita cakap penekanan akidah itu ceritanya macam mana nak jadikan benda tu tersimpul. Ni belum cerita lagi siapa yang ikat dalam hati kita. Hantu. Siapa yang ikat dalam hati kita? Okay, ni keluar tajuk sikit tapi kadang-kadang saya suka highlight lah benda ni. Maksudnya kalau kita perasan, benda-benda yang jadi akidah dalam diri kita, semuanya benda yang kita dapat secara informal. Kalau kita sedar, benda-benda yang kita belajar kat kuliah agama, kelas agama, jarang jadi akidah. Kalau kita jujur dengan diri kita lah, bagi kebanyakan orang untuk diri saya macam tu, kebanyakan saya survey macam tu Contoh apa Contohnya hantu tu lah. Ada ke ustaz yang cakap, kalau kau jumpa pokok besar, batu nisan, takutlah bahu hantu? Tak ada kan? Kita tak belajar dalam kelas agama gitu. Tapi dia masuk channel lain, informal channel. Kenapa kita cinta dunia? Dan kenapa kita tak cinta akhirat? Sebab itu real. Contoh kalau kita makan dengan family katakan, atau mak ayah kita sembang dia tu, sembang informal dia tu real tau. Macam, abang, duit tak cukup ni bang. Kita akan terasa tau kepentingan duit. Dia jadi akidah. Sebab tu kita sampai ke besar, kita akan cuak kalau sumber pencarian ke duit tu tergugat Tapi pernah tak, sebab semua yang dia cakap kat kita yang lain kena ngaji, kena apa tu, semua formal. Pernah tak kita informal macam, abang, kita kiam tak cukup ni bang. Pernah. Kalau macam tu baru jadi real. So wallahualam, saya survey ramai orang, hanya 2-3 orang bertuah je kot yang pernah saya jumpa yang memang parent dia secara real macam tu, yang menyebabkan dia jadi gitu Tapi kebanyakan kita absorb tu kepentingan dunia apa semua Kalau parent serius, risau tau. Kau ni exam, betul tak? So at least kalau kita malas pun kita tahu, kita yakin benda tu penting. Tapi kalau dengan bab akhirat ni, jaranglah realnya begitu So tu nak kata, itu dah satu tajuk lain, bagaimana nak menerapkan akidah. So kalau cakap akidah hantu tadi ni pesanan penaja lah kot Sebab kadang-kadang kita tak perasan kita yang tanam akidah hantu kepada adik kita. Contoh adik kita main air dalam toilet, tak nak keluar bazir elektrik ni, so kita pun tutup lampu. Takut. Adik kita tak faham apa yang dia takut tau, tapi dia tengok muka kita real tu kita berlakon real takut, muka pun takut cuak, dia pun lari Sedarlah kita yang menanamkan akidah songsang dalam diri dia sebab dia tak tahu apa yang dia takut, tapi dia jadi takut. Macam kita lah, kita pun tak tahu apa yang kita takut Hantu, apa yang takut? Hantu tu apa? Sengawan kata jin. Tapi ini kita mungkin ada jin sekarang, kenapa kita tak cuak? Dia sebenarnya ada benda lain benda yang kita pun tak tahu apa benda, tapi somehow berjaya diikat dalam diri kita sehingga kita jadi takut Para sahabat tu dia takut apa? Dia takut dosa sebab akidah je gitu So kita takut hantu, akidah hantu, na'udzubillah. So itu untuk kita realize. Now kita dah minta maaf, kita akan terlajak sedikit just nak habiskan ni. So wahyu pertama, so apakah akidah yang ditekan dalam wahyu pertama? So bila saya soalan ni, akidah apa yang ditekankan, kita kena perasan bila dalam 13 tahun di Mekah, kita kata penekanan akidah, ayat yang turun kat situ semua penekanan akidah. Dia akidah tu kita cakap macam tu lah, benda yang ditanam dalam hatinya. Kita akan perasan akidah dalam aspek yang berbeza dia. Satu, akidah bahawa kita hidup sementara, akidah bahawa ada syurga dan neraka, akidah bahawa kita akan dihisap dan sebagainya, akidah bahawa Allah tu Maha Kuasa, Maha Esa dan sebagainya. Itu semua akidah yang ditanam, yang diikat dalam aspek yang berbeza. So persoalan ni ialah, dalam wahyu yang pertama ni, akidah apa yang ditanam? Itu suatu soalan yang belum terjawab. Kita kena jawab esok lah, sebab sekarang dah pukul 11 dan saya pun tak nak extend beyond pukul 11 So kalau seminit 2 minit terlajak tu tak apa, tapi mengconsider kita semua masing-masing ada tanggungjawab study, kerja dan sebagainya. Setiap malam tu saya tak nak ambil lajak masa. Cumanya sebagai penutup, so ini akan jadi tertangguh lah, insyaAllah esok kita akan jawab. So apakah akidah yang ditekankan dalam ini Sebab biasa contoh orang kata, satu lagi word yang saya suka tanya ialah, tahu tak beza antara akidah dengan tauhid? Itu pun saya tak sempat tanya ni, kita buat ke esok lah sebenarnya of course jawapan ringkas kau ada yang dah tanya ni, tak boleh tidur pula. Tauhid adalah salah satu akidah kita. Kalau ni dalam konteks white word yang saya guna tadi, maksudnya salah satu benda yang kita tanam dalam diri kita ialah Allah tu Esa, tauhid. Dan surah berkenaan tauhid tu adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi interestingly, sebelum Allah cerita pasal akidah tauhid, Allah cerita pasal akidah dalam ayat ni dulu, sebab ayat ni turun dulu
So apa benda yang penting sangat kat sini? Yang tu yang kita nak kena tahulah, dan kita akan cerita esok. Sebelum kita habiskan malam ni, ada benda yang dah dibangkitkan semalam, yang cumanya semalam saya tak sempat tunjukkan dia punya dalil ataupun dia punya nas ataupun hadis tu sendiri. Tapi hari ni sebab kita tak nak cakap kosong, macam betul ke ni? Tu ustaz tu cakap sepatutnya kita tak je gitu. Kita pernah tengok actual hadis ataupun nas tu, supaya kita pegang tu berdasarkan apa yang Allah dan Rasul beritahu. So ini ni hadis, petikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna habbal a'mal adwamuha ila Allah wa inqal. Sungguhnya amal yang paling disukai, yang dicintai oleh Allah ialah yang berterusan, wa inqal, walaupun sedikit. Dan satu lagi, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Okay, basically similar point lah. Amal yang paling Allah suka tu adalah yang berterusan walau sikit. Setengah orang dia sebut, macam semalam saya sebut lah, setengah orang dia, cara dia sebut tu masalah sikit. Dia kata Allah suka amal yang sikit dan berterusan. Dia bukan macam tu. Allah kata Allah suka amalan yang berterusan walaupun sikit. Kalau banyak of course lagi sukalah, tapi point dia ialah as long as berterusan. Kalau sikit, alhamdulillah Allah suka, Allah cinta. Kalau lagi banyak, lagi baguslah kan, of course lagi cinta. So itu yang kita cuba harapkan kita buat, supaya walaupun yalah setiap hari kita allocate masa sikit-sikit tu, as long as dia berterusan dan tidak putus, insya-Allah itu termasuk dalam apa yang Allah amat sukai dan cintai lah. Berbanding kita macam hari ni pulun, lepas tu setahun dah tak buat, lepas tu setahun depan baru pulun kan. Macam dulu zaman sekolah, masa camp ibadah je lah, buat benda, lepas tu setahun lepas tu tak buat apa. So sebenarnya Allah suka benda yang berterusan walaupun sikit-sikit. So hopefully kita rutinkan diri kita dengan benda something. Contohnya kita bincang pasal Quran ataupun buat solat malam dan sebagainya, walaupun sikit-sikit tapi dia berterusan. Itu yang Allah amat suka, insya-Allah. Semoga kita ambil pengajaran. So untuk malam ni dah terlajak 3 minit. Itulah dia tadabbur sambil morih untuk malam ni, insya-Allah. Esok kita akan jawab lah, insya-Allah. So exactly apa wahyu pertama tu punya message malam ni kita masih baru keluarkan soalan, masih mencabar naratif yang ada, dan juga terpaksa diterangkan bila kita cakap ayat ni meng-establish satu akidah yang amat penting. Sebelum nak cakap akidah apa, nak kena establish juga perkataan akidah tu apa mafhum dia, supaya nanti bila kita bincang, kita bukan nak tahu pasal akidah, kita nak sampai dia terikat. Itu main point dia. Bila kita cakap akidah tu kukuh, bukan kita tahu pasal akidah, kita actually terikat di dalam hati kita, something yang Allah nak ikat. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang bersama, insya-Allah. Semoga Allah beri ganjaran sebaik-baiknya, insya-Allah. Jumpa lagi esok hari, di mana kita akan menjawab persoalan yang masih tergantung, which is what exactly is the main message of surah, atau bukan surah Al-Alaq, maknanya wahyu pertama 5 ayat surah Al-Alaq yang awal tu, insya-Allah esok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.